Pembunuhan Ismail Haniyeh, tingkat ketegangan di Asia Barat. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran mencetuskan situasi lebih berbahaya di rantau Asia Barat. Kebimbangan itu disuarakan Menteri Luar China Wang Yi ketika menghubungi Menteri Luar Negeri dan Imigresen Mesir Badr Abdelati menerusi telefon. Wang menegaskan modus operandi seumpama itu jelas bertentangan dengan prinsip asas Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau turut menggesa pihak-pihak terbabit tidak menggalakkan amalan dui standard dalam isu konflik di Gaza. China juga telah mengesyorkan 3 langkah bagi membantu mencapai perdamaian antara Palestin dan Zionis. Ia mewujudkan gencatan senjata secara komprehensif, mendorong tadbir urus pasca perang di Gaza dengan mengikut prinsip Palestin ditadbir rakyat Palestin dan mengambil tindakan tulen dalam melaksanakan formula penyelesaian 2 negara. Dalam pada itu, Abdelati menyatakan kebimbangan Mesir terhadap situasi di Gaza yang semakin genting. Beliau berkata perjanjian gencatan senjata lebih sukar dicapai, bahkan peperangan berkemungkinan akan tercetus susulan pembunuhan Ismail Haniyeh. Pergerakan Hamas menamakan pemimpin di Gaza Yahya Sinwar sebagai pengganti Haniyeh. Pelantikan itu diumumkan ketika Zionis bersiap sedia untuk berhadapan kemungkinan serangan dari Iran berikutan pembunuhan Haniyeh di Tehran. Sinwar memainkan peranan penting kepada serangan ke atas Zionis sejak beberapa dekad lalu. Beliau yang menghabiskan separuh hayat di penjara Zionis merupakan pemimpin Hamas paling berkuasa selepas Haniyeh. Dilahirkan di kamp pelayaran di Khan Yunis, Sinwar 61 tahun pernah dipilih sebagai Ketua Hamas di Gaza pada tahun 2017. Angka kematian rakyat Palestin terus meningkat mencecah 39,677 orang. 24 daripadanya terkorban dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, kerakusan Zionis menggempur Gaza sehingga kini telah mencederakan 91,645 orang. Semalam, tentera Zionis melancarkan serangan di Deir al-Balah sekaligus menyebabkan kematian dan kecederaan kepada rakyat Palestin. Operasi itu merosakkan struktur bangunan dan kemah yang menjadi tempat berlindung penduduk Gaza. Kebanyakan mereka dipindahkan beberapa kali sejak permulaan konflik ini. Pertempuran juga memaksa rakyat Palestin berlindung di kamp pelarian yang penuh sesak. Perkembangan insiden tikaman maut kanak-kanak di Southport, Britain bulan lalu. Perdana Menteri Keir Starmer menjangka mereka yang ditangkap kerana terlibat dalam rusuhan selepas serangan akan dijatuhi hukuman akhir minggu ini. Over 400 people now have been arrested, 100 have been charged, some in relation to online activity, and a number of them are already in court. And I'm now expecting substantive sentencing before the end of this week. Pada 29 Julai lalu, penunjuk rasa melancarkan protes akibat tidak berpuas hati terhadap insiden yang mengorbankan 3 kanak-kanak. Tindakan itu juga bagi menentang kebanjiran migran di seluruh negara selepas laporan yang tidak disahkan mendakwa penyerang merupakan seorang pelarian. Polis kemudian mengesahkan penyerang adalah seorang remaja lelaki dari Wales berketurunan Rwanda. Sementara itu, rakyat Malaysia di United Kingdom dinasihat terus berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta panduan yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan. Kementerian Luar Negeri menerusi satu kenyataan menasihati mereka untuk mendaftarkan diri dengan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London. Ini bagi memastikan rakyat Malaysia di sana dapat dihubungi sekiranya berlaku kecemasan.
Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa rakyat Bangladesh bertenang selepas peletakan jawatan Sheikh Hasina. Pada masa sama menekankan keperluan untuk peralihan kerajaan yang aman, teratur dan demokratik. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata Guterres turut menuntut agar hak asasi dihormati sepenuhnya dan tindakan keganasan disiasat secara menyeluruh, bebas dan telus. Amerika Syarikat pula menggesa semua pihak hentikan serangan ganas berterusan yang berisiko meningkatkan jumlah kematian semasa akibat protes. Presiden Bangladesh membubarkan parlimen dan membuka jalan untuk kerajaan sementara dan pilihan raya baharu sehari selepas Perdana Menteri Sheikh Hasina meletakkan jawatan dan melarikan diri ke India. Hasina meletak jawatan di saat lebih ramai orang awam terkorban dalam insiden keganasan terburuk melanda negara itu. Dilaporkan kira-kira 300 orang terbunuh dan beribu-ribu cedera sejak Julai lalu. Dalam pada itu, warga negara Malaysia yang berada di Bangladesh dinasihat untuk mendaftar keberadaan mereka dengan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka. Selain sentiasa berwaspada dan mengelak daripada berada di kawasan konflik dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Kementerian Luar Negeri melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka juga akan sentiasa memantau rapat situasi di sana. Sementara itu, pemenang Nobel Tunggal Bangladesh, Muhammad Yunus bakal berkhidmat sebagai Ketua Kerajaan sementara. Yunus menggantikan Sheikh Hasina yang meletak jawatan Perdana Menteri. Setiausaha Akhbar Presiden Joinal Abidin mengesahkan perkara itu. Keputusan dicapai hasil mesyuarat Presiden Muhammad Shahabuddin bersama ketua-ketua Angkatan Tentera dan pemimpin pergerakan mahasiswa anti-diskriminasi. Pembentukan segera kerajaan sementara itu bagi mengatasi krisis. Sheikh Hasina meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan melarikan diri ke negara jiran India pada Isnin. Berikutan peletakan jawatan Perdana Menteri, Ketua Tentera Bangladesh Jeneral Waqar Uzzaman mengumumkan sebuah kerajaan peralihan akan dibentuk untuk mentadbir negara. Calon Presiden Parti Demokrat Amerika Syarikat Kamala Harris memilih Gubernur Minnesota Tim Walz sebagai calon naib presiden. Walz memegang jawatan Gubernur Minnesota sejak 2018, merupakan seorang veteran tentera. Berusia 60 tahun, Walz juga pernah menjadi guru sekolah dan jurulatih bola sepak Amerika. Beliau mempunyai hubungan kuat dengan pengundi luar bandar yang sebelum itu kebanyakannya mengundi Trump. Harris, 59 tahun, menjadi calon Presiden Parti Demokrat selepas Joe Biden, 81 tahun, menamatkan kempen pilihan raya bulan lepas akibat tekanan dari dalam parti. Dua disahkan maut manakala beberapa yang lain masih terperangkap dalam kejadian runtuh struktur sebuah hotel di Jerman. Insiden berlaku berhampiran tebing sungai Moselle di Bandar Creuf. Dilaporkan beberapa orang mangsa sempat menyelamatkan diri keluar daripada bangunan dan telah menerima rawatan kecemasan. Menurut media tempatan, pasukan bomba pada mulanya tidak dapat memasuki bangunan itu kerana bimbang berlaku kejadian runtuh susulan. Penduduk di bangunan berdekatan turut dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Pihak berkuasa kini sedang menyiasat punca kejadian. Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO memberi amaran bahawa purata suhu global terus mencatat rekod bulanan baharu selama lebih setahun. Panas melampau dicatatkan pada Julai memberi kesan buruk kepada jutaan orang seluruh dunia. Jurucakap WMO Claire Niels berkata 22 Julai 2024 adalah hari paling panas yang pernah direkodkan sambil turut menyatakan bahawa Asia mengalami Julai paling panas sejak rekod bermula. Bercakap pada sidang akhbar di Geneva, beliau menjelaskan suhu purata global berada pada paras tertinggi
bulanan baharu dari Jun 2023 hingga Jun tahun ini. WMO sedang menunggu data suhu Julai untuk mengesahkan sama ada trend luar biasa yang melampau masih berterusan. Nulis turut menjelaskan beberapa lokasi sekurang-kurangnya di 10 negara telah merekodkan suhu maksimum 50 darjah Celsius ke atas sepanjang tahun lepas. Perkembangan tamasya Sukan Olimpik Paris 2024, atlet gusti dari Cuba, Millán Lopez telah mengukir namanya dalam sejarah Olimpik dengan menjadi atlet pertama memenangi acara individu yang sama pada 5 tamasya sukan itu berturut-turut. Pada tamasya di Paris kali ini, Lopez 41 tahun meraih pingat emas dalam kategori 130 kg dengan menewaskan Yasmani Acosta Fernandez dari Chile dengan kutipan mata 6-0. Juara dunia 5 kali itu membuat kemunculan pertamanya dekat Carl Lewis dan perenang Michael Phelps. Alvaro Martin dan Maria Perez mencipta sejarah untuk Spanyol dengan meraih pingat emas dalam perlumbaan jalan kaki campuran yang pertama kali dipertandingkan di tamasya kali ini. Brazil mengejutkan juara Piala Dunia Spanyol dengan kemenangan 4-2 untuk memastikan tempat dalam perlawanan akhir bola sepak wanita. Sekian Dunia 10 RTM penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikan wira-wira negara beraksi, doakan kejayaan mereka membawa pulang pingat emas. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.